Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Syakir bin Muhammad Zawawi, nombor kad matrik DB200053 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Okey, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Amirul Hakim bin Sharifuddin, nombor kad matrik DB200015 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan kedua saya adalah Muhammad Aiman Haikal bin Muhammad Hadzir atau Muhammad Hadzir, nombor kad matrik DB200120 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan ketiga adalah Muhammad Hazim bin Ahmad Yusri, nombor kad matrik DB200087 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan yang keempat adalah Putra Muhammad Farhad bin Zailani, nombor kad matrik DB200132 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan yang kelima adalah Muhammad Faris Iskandar bin Muhammad Harmi, nombor kad matrik DB200115 daripada Fakulti Teknikal dan daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli yang kumpulan ke-6 adalah Muhammad Haziq bin Muhammad Rosli, nombor kad matrik DB200020 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan yang ketujuh adalah Muhammad Nur Syahid bin Nur Nasir, nombor kad matrik DB200043 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan yang ke-8 adalah Muhammad Nakiuddin Azari bin Muhammad Nur, nombor kad matrik adalah DB200001 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ahli kumpulan yang ke-9 pula adalah Muhammad Nazran bin Muhammad Nasrun, nombor kad matrik adalah CE200178 daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Ahli kumpulan yang terakhir pula adalah iaitu saya, Izul Syakir bin Muhammad Zawawi, nombor kad matrik DB200053 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Okey, kali ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan rujukan buat kita bagi melaksanakan undang-undang syariah yang bertujuan untuk mengajar serta membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, ada juga di antara segelintir mereka yang mungkin tidak bersetuju dengan undang-undang yang telah ditetapkan ini. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud hukuman ini diwajibkan untuk diaplikasi ke atas setiap individu. Akan tetapi, itu tidak bermaksud hukum ini boleh diambil mudah sesuka hati. Ia seharusnya dinilai terlebih dahulu dan memperoleh maklumat-maklumat yang benar sebelum dilakukan tindakan terhadap kesalahan itu. Justru dapat diperlihatkan bahawa hukuman yang telah ditetapkan oleh agama Islam adalah bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan keamanan manusia sepanjang zaman. Okey, objektif kajian pula. Yang pertama, menerangkan hukuman
Yang pertama, menerangkan hukuman yang disabitkan terhadap pesalah bukan Islam berdasarkan maqasid syariah. Objektif yang kedua pula adalah menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan dari sudut ketetapan hukum hudud dan tujuan undang-undang jenayah dalam Islam. Yang ketiga pula adalah menerangkan hukuman hudud dan undang-undang di Malaysia mengenai isu arak. Metodologi kajian. Kajian ini telah dilakukan secara kajian Kajian ini telah dilakukan secara kajian perpustakaan secara tidak langsung. Metodologi ini dapat menjimatkan masa serta tidak menggunakan kos yang terlalu banyak. Di samping itu, metodologi ini juga adalah yang paling sesuai untuk digunakan bagi kajian ini. Kemudian, sumber rujukan daripada perpustakaan Universiti Tun Hussein On dan sumber rujukan ilmiah seperti artikel jurnal daripada laman sesawang yang diyakini kesahihannya telah menjadi tempat rujukan buat kajian ini. Dapatan kajian pula, surah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melakukan solat dalam keadaan yang mabuk. Yang mana pada suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat tentang arak di mana sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa di mana terdapat di antara kalangan sahabat keliru semasa membaca Al-Quran akibat daripada mabuk meminum khamar ataupun arak. Firman Allah yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 yang bermaksud, Katakanlah Muhammad bahawa dalam khamar dan judi terdapat dosa besar dan kemanfaatan kepada manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tentang para sahabat yang bingung dan keliru tentang arak. Katakanlah bahawa arak, khamar serta judi itu terdapat kebaikan dan manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaat yang terdapat pada arak tersebut. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat langsung meninggalkan tabiat meminum arak ataupun dalam bahasa Arabnya khamar. Pada masa yang sama meninggalkan permainan judi. Okey, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk menerangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazran bin Muhammad Nasrun dan saya akan membentangkan tentang pendahuluan, latar belakang dan penyataan masalah. Untuk pendahuluan, tajuk yang kami pilih adalah isu pemabuk bagi orang Islam dan bukan Islam. Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengenal pasti apakah hukuman yang sepatutnya diterima bagi seorang pemandu mabuk bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan ia juga bertujuan untuk mengenal pasti apakah hukuman yang sepatutnya diterima bagi pemandu mabuk yang bukan Islam dan apakah tindakan yang sewajarnya yang akan diambil. Latar belakang kajian kami berdasarkan dua perkara, iaitu mabuk dan kemalangan. Mabuk dalam syariat Islam, mengambil sebarang minuman yang memabukkan adalah satu jenayah. Ini kerana minuman yang memabukkan dapat menghilangkan kewarasan manusia dan akan menyebabkan kehilangan fungsi akal. Dari segi kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh meminum minuman yang mabuk seperti arak telah meningkat dari tahun ke tahun.
Soalan mengenai pesalah yang mabuk semasa membuat jenayah atau membuat keburukan akan dibincangkan. Begitu juga bagi orang yang bukan beragama Islam. Penilaian yang dibuat berdasarkan syariah Islam diharapkan mampu untuk menyumbang penyelesaian isu pemandu mabuk bagi orang Islam dan bukan Islam. Hukuman yang seharusnya dikenakan bagi orang Islam yang memandu secara mabuk mengikut perundangan Islam adalah hukuman hudud. Hukuman hudud yang dikenakan bagi orang-orang Islam yang meminum arak bagi kepentingan orang ramai tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa termasuklah pemerintah. Manakala pemandu yang mabuk menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan kecederaan kepada seseorang akan disabitkan dengan kesalahan qisas. Hukuman qisas pula perlu dilakukan sekiranya mendapat tuntutan yang dibuat oleh pihak mangsa dan dapat digugurkan sekiranya pihak mangsa memaafkannya. Selain itu, hukuman yang dikenakan bagi orang bukan Islam yang meminum arak menurut perundangan Islam pula, riwayat yang zahir dari keempat mazhab fiqh berpandangan bahawa orang kafir tidak boleh dikenakan hukuman hudud kerana mereka bukan Islam, tidak mempercayai bahawa arak itu adalah minuman yang haram, dan mereka tidak pernah menganggap minum arak itu adalah satu kesalahan. Namun, mengikut fuqaha Syiah Imamiyah, ia boleh dikenakan hukuman hudud sekiranya orang bukan Islam itu meminum arak secara terang-terangan. Berbeza pula dengan Syiah Zaidiyah. Ia berpandangan bahawa hukuman yang boleh dikenakan kepada orang bukan Islam sekiranya mereka minum sehingga mabuk. Walaupun ada berlaku kesilapan atau khilaf di kalangan fuqaha terhadap pelaksanaan hukuman yang patut dikenakan terhadap masyarakat bukan Islam yang minum arak seperti yang terdapat di atas, tetapi para fuqaha bersetuju terhadap pelaksanaan hukuman ke atas hukuman bagi orang yang membunuh. Qisas atau dikenakan balas kepada seseorang yang bukan Islam bagi kesalahan membunuh secara sengaja. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90 hingga 91, terjemahannya mengatakan bahawa, "Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya." Penyataan masalah kami akan melibatkan daripada dua segi, pemandu mabuk dan masyarakat berbilang kaum dan agama. Dari segi pemandu mabuk, masalah ini akan dihadapi oleh orang awam, terutamanya bagi pengguna jalan raya. Ini memberi kesan sekiranya masalah pemandu mabuk ini terus berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Kadar peningkatan kemalangan jalan raya pada masa kini meningkat disebabkan segelintir masyarakat yang berfikir sambil lewa mengenai arak dan tidak tahu risiko selepas minum arak tersebut. Dari segi masyarakat berbilang kaum dan agama pula, dalam syariah Islam telah menjelaskan bahawa bukan sahaja meminum arak, malah menjual juga adalah satu kesalahan bagi orang Islam berbanding dengan agama lain yang tidak mengharamkan arak pada agama mereka. Hal ini menyebabkan kesukaran bagi rakyat Malaysia untuk mengambil satu tindakan ke atas orang yang bukan Islam. Sekiranya Malaysia mengambil ringan mengenai isu arak tersebut, mungkin lebih ramai lagi yang akan terjebak ke dalam minuman arak ini. Oleh itu, masalah yang ingin dilihat ialah hukuman yang sepatutnya dikenakan bagi pemandu yang mabuk bagi orang Islam dan juga orang bukan Islam. Oleh itu, kajian ini adalah sangat penting untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Terdapat beberapa dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang pengharaman meminum arak. Pengharaman bagi meminum arak telah ditafsirkan pada nas Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Pada peringkat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan pada minuman arak itu terdapat keburukan serta kebaikan. Tetapi, keburukan minum arak tersebut lebih besar daripada manfaatnya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud,
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya, ianya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Pada peringkat seterusnya pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang perbuatan meminum minuman yang memabukkan seperti arak sebelum melakukan ibadah solat, kerana ianya adalah suatu perbuatan yang kotor. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan tentang arak, iaitu arak adalah perkara yang termasuk dalam perbuatan yang keji serta merupakan satu amalan syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bermaksud, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa arak itu adalah minuman yang haram dan juga menimbulkan permusuhan antara sesama manusia serta dapat menghalang seseorang itu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga solat. Melalui peringkat yang terakhir ini juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang keras manusia daripada melakukan sebarang perbuatan tersebut, sebagaimana yang telah disebut dalam surah Al-Maidah ayat 91, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengejarkan pekerjaan itu. Kami telah melihat isu pemandu mabuk perlu diberikan perhatian yang tegas oleh pihak berwajib. Oleh sebab itu, kami telah nyatakan dalam artikel kali ini suatu penjelasan berhubung arak di sisi Islam. Kami juga mengambil maklum bahawa minuman yang memabukkan seperti arak adalah dilarang dalam agama lain yang berada di Malaysia. Selain firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang arak, terdapat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman arak. Hadis pertama yang bermaksud semua yang memabukkan adalah haram, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah menjelaskan maksud bagi minuman arak, iaitu perkara yang memabukkan. Segala perkara yang dapat memabukkan seseorang walaupun apa jua namanya, hukum meminumnya adalah sama seperti hukum meminum arak, iaitu haram. Perkataan mabuk bermaksud pemikiran yang terlalu kacau yang dapat menghalang fungsi akal dan menyebabkan perkara yang kita lakukan tidak dapat dikawal dengan bijak. Perkataan memabukkan pula bermaksud sesuatu benda yang kita minum dan menyebabkan seseorang itu mabuk tanpa mengira berapa banyak kadarnya. Berdasarkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu pula yang bermaksud apabila benda yang banyak memabukkan, maka yang sedikit pun adalah haram, riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan hadis seterusnya, iaitu hadis yang terakhir, adalah daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang kadarnya satu farak boleh memabukkan, maka segenggam daripadanya pun adalah haram, riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Jelaslah daripada hadis-hadis yang tersebut telah menyatakan bahawa walaupun kita mengambil dalam kadar yang sedikit dan tidak memabukkan, tetaplah hukumnya adalah haram.